Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-10. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayta thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sabdanya, mengikut seorang yang mati itu oleh tiga: keluarganya, hartanya, amalannya. Maka kedua kembali, tinggal satu. Yang kembali keluarganya dan hartanya, yang tinggal amalannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bila seseorang itu meninggal dunia, dia mempunyai tiga yang dia tinggal bila dia mati. Yang pertama, keluarga dia. Keluarga dia, kawan-kawan dia, anak-beranak dia, yang paling rapat dengan dia, yang paling dia kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, harta dia. Yang ketiga, amalan dia. Amalan dia. Bila dia mati, tinggal satu saja bersama dengan dia, iaitu amalan dia. Hak dulu sekali tak sanggup bersama dengan dia ialah keluarga dia. Tak ada kalangan kita ni, sayang ke ayah, ke mak, ke bini, ke tok lelaki kita kambuh sama. Kita kambuh samalah dalam kubur sekali. Tak ada. Tak ada sanggup begitu. Tak ada sanggup. Kalau sanggup pun tak boleh buat begitu. Tak boleh, salah. Tak boleh. Dari segi agama, salah. Agama Hindu umpamanya, bila suami mati, dia bakar suami, isteri dia bakar sama. Itu agama Hindu zaman dulu. Giliran bini mati, tok lelaki tak kena bakar. Bini je kena bakar. Pelawak tu. Tu kacik dah tu. Tu agama ngacik. Jadi, bininya kena bakar sekali dengan suami. Suami tak. Boleh nikah lain pula. Tu kacau pula tu. Pelawak. Jadi, bila Islam masuk ke India, Islam hapuskan ajaran ni. Islam hapuskan ajaran ni. Dalam buku-buku orang putih, dia kata dia yang tukang hapus tu pelawak. Islam dulu masuk ke India. Orang putih masuk ke dia dah. Bukan orang putih bunuh-bunuh sama dia juga. Islam yang menyelamatkan manusia sebenarnya. Bukannya orang putih. Orang putih tu mengacak. Jadi setengah orang kita ni baca buku orang putih terpengaruh dengan tipu daya dia. Di sini menunjukkan bahawa yang pertama berpisah ialah keluarga dia. Kawan dia. Yang kedua harta dia. Harta dia yang sanggup bersama ialah kain kapan. Alat-alat untuk jenazah. Itu je lah. Alat-alat untuk jenazah, tempat kita ni keranda. Ataupun untuk penutup tiang lahat. Itu saja yang boleh bersama dengan mayat. Segala harta banyak mana, berapa million, berapa triliun pun, tak boleh kambuh sekali. Kalau kambuh sekali pun ayat dia apa? Firaun di Mesir. Firaun dia buat kubur dengan piramid. Piramid yang kita tengok dalam gambar macam bukit. Besar bukit piramid itu. Di mana batu-batu, batu dia besar kereta, besar lari. Besarnya batu-batu. Ini hebatnya tamadun Firaun zaman dulu. Di mana piramid ni kubur. Kubur untuk seekor. Bukan seorang seekor Firaun. Untuk seekor Firaun satu piramid. Yang begitu hebat dia punya bangunan. Di mana di atas puncak piramid itu ada dua bilik. Satu bilik untuk bakar dia, mayat dia. Satu bilik lagi untuk barang kesayangan dia. Kuda dia, ikan dia berakhir makan. Apa-apa sayur-sayur, dia awet. Dia letak obat supaya jangan hantu untuk bersama. Tak jadi apa. Tak boleh bersama dengan dia. Itu alam barzakh.
Tak boleh sama dengan alam dunia. Alam dunia lain, alam barzah lain. Alam dunia, nikmat kubur, seksa kubur, tak boleh digambarkan dengan perkara yang ada di atas dunia ini. Yang ada iman dan amal yang soleh. Kalau orang tu baik macam mana sekalipun, ditanam. Kalau orang tu baik macam mana, ditanam di tengah hutan rimba belantara. Orang tak tahu, dapat nikmat. Dapat nikmat. Dia mati, nyetelang di hiu, nyetelang di buaya, nyetelang masuk dalam perut rimau. Dapat nikmat. Nikmat syurga. Kalau orang tu jahat, zalim, buat kerja maksiat, kafir pula, ditanam dalam keranda emas. Keranda daripada emas. Lebih pada marmar lagi. Moleknya kubur dia tu, tak jadi apa. Seksalah dia di alam barzah itu. Seksa di alam barzah. Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik. Abdullah bin Ubay yang berpura-pura masuk Islam. Pura-pura buat lolok masuk Islam, bukan Islam sungguh. Nak tunjuk dia Islam ni, bila Nabi mari dia tukar pegang bangun. Nah, Rasulullah siapa ada? Beritahu kau. Padahal dia pembelot. Pembelot membocorkan rahsia pada musuh. Membocorkan rahsia pada musuh. Merosakkan Islam. Hadir dalam masjid Nabi, dengar Nabi khutbah, dengar Nabi bercakap. Sampai jadi musuh Islam. Jadi musuh Islam, membocorkan rahsia. Bila dia mati, oleh kerana ada ayat-ayat turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay, mendedahkan dia munafik. Anak dia minta jubah Nabi. Nabi beri jubah Nabi. Kapan dengan jubah Nabi? Kapan dengan jubah Nabi? Lepas tu, anak dia suruh Nabi semayang. Nabi semayang. Nabi pergi semayang. Sayyidina Umar kata tak pergi Rasulullah, dia munafik. Nabi pergi juga. Nabi pergi atas kubur. Berdiri di atas kuburnya. Allah Ta'ala turun ke ayat. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. Jangan engkau berdiri di atas kubur orang munafik. Jangan semayang bila dia mati. Turun ayat tu. Turun ayat tu. Menunjukkan bahawa semayang Nabi, jubah Nabi, tak ada apa. Kerana iman dia tidak ada. Iman dia tidak ada. Amalan dia jahat. Masuk neraka lah. Walaupun di kapan dengan jubah Nabi. Kapan dia jubah Nabi? Mati di Madinah pula. Tanah di Madinah. Kerana tidak ada iman. Tidak ada amal yang saleh. Kalau ada amal yang saleh ditolak oleh Allah Ta'ala. Derma siapa berjota-jota tapi tak percaya ke Islam. Derma tipu. Bukan derma untuk menegakkan Islam. Derma untuk menipu orang Islam. Untuk kecek orang Islam. Iman dia tak ada. Tak percaya pada Islam. Jawab dia tak neraka lah. Walaupun ditanam dengan jubah Nabi. Jubah Nabi. Tak jadi apa. Menunjukkan bahawa iman dan amal yang soleh sangat penting bagi seseorang untuk bersama dengan dia pada hari kiamat. Iman ni siapa penutup? Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira. Fayasbiqu alaihi alkitab. Fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Wa in ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Fayasbiqu alaihi alkitab. Fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha. Sesungguhnya seseorang kamu di masa hidup dia buat amal ahli syurga. Buat amal ahli syurga. Rajin dia sejid, rajin dia haji, rajin dia umrah. Buat amal ahli syurga. Sehingga sasta lagi nak mati. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka. Dia menolak Islam. Dia menolak mana-mana hukum Islam. Menolak mana-mana syariat Islam. Tak terima, tak percaya. Maka masuk neraka lah dia. Serta lagi nak mati. Sesungguhnya seseorang kamu beramal dengan amalan ahli neraka. Jahatnya, dengan minum araknya, berzinanya, berjudinya, cukup. Termasuk bunuh orang. Sehingga sehasta lagi nak mati. Lalu dia bertaubat. Dia bertaubat.
Menyesal di atas perbuatannya. Menyesal, nyelanggar di kereta mati. Takdir lah. Masuk syurga dia. Masuk syurga. Jangan main-main. Jangan main-main. Dengan sebab itu kita disuruh beristiqamah. Tetap dengan Islam, tetapkan hati kita. Ada orang yang kuat ibadatnya, kuat amalannya, tapi ujub. Nak tunjuk ke orang. Riak. Bangga dengan diri dia sendiri. Bangga dengan diri dia sendiri. Tak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tidak ada takwa di dalam dirinya. Ada orang yang buat maksiat. Buat dosa. Habis berdosa. Menyesal. Takut pada Allah Ta'ala. Dan bertaubat. Orang yang ada takwa dalam diri dia. Ini kita kena sedar. Dengan sebab itu, jangan jadi macam iblis. Iblis ni mula-mula jadi pemimpin kepada jin yang ada di bumi. Melakukan kejahatan. Lalu Allah menghantar tentera malaikat. Malaikat menawan Azazil, pemimpin iblis. Malaikat awak naik ke langit. Hidup bersama malaikat, beribadat, rokok, sujud, bertasbih, bermunajat, boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Berdialog dengan Allah Ta'ala. Boleh berdialog dengan Allah Ta'ala. Dekatnya iblis ni. Allah Ta'ala jadikan Adam. Allah Ta'ala jadikan Adam alaihissalam. Adam adalah makhluk manusia yang akan diletakkan di bumi. Letak di bumi. Allah Ta'ala suruh malaikat semua sekali sujud pada Adam. Bukan sujud menyembah, sujud menghormati Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah apabila kami berfirman kepada malaikat, semua yang hadir, supaya sujud kepada Nabi Adam untuk menghormati. Malaikat iblis. Iblis aba, enggan. Wastakbara, dia sombong. Dia sombong. Tuhan suruh sujud pada Adam. Dia kata, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan Adam daripada tanah. Nak suruh aku sujud ke dia? Maka iblis menjadi kafir, lawan Allah Ta'ala. Jadi kafir iblis, bukan main kuatnya ibadat. Itu sebagai satu contoh yang terang dan nyata. Ada kalangan ulama-ulama ahli kitab zaman dulu yang mengaji kitab, menunggu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia baca dalam kitab Nabi Muhammad akan zahir ke dunia. Akan zahir ke dunia. Tunggu, mati. Sehingga mati. Mati. Dan mati sebagai ahlul fitrah. Mati sebagai suci dan bersih. Banyak kalangan penyair-penyair Arab, pemimpin Arab, kalangan ahli kitab yang mati. Ada yang sempat dengan Nabi. Sempat dengan Nabi Waraqah bin Naufal. Dalam keadaan buta, sempat dengan Nabi, kemudian meninggal dunia. Selamat. Ada setengah tu, bila tahu Nabi nak latih Nabi akhir zaman, dia buat ibadat. Betapa. Dengan harapan dia lah jadi Rasul. Tiba-tiba, Tuhan latih Nabi Muhammad. Marah dia. Tuhan tak latih dia. Kafir dia. Kafir dia. Begitulah ulama-ulama ahli kitab. Yang berhimpun di Madinah ramai-ramai. Berhimpun di Madinah. Tunggu. Nak hijrah Nabi akhir zaman. Tunggu di Madinah. Baca dalam kitab mereka. Zahir Nabi akhir zaman. Bila Nabi mari, lawan Nabi. Kerana Tuhan lantik Nabi daripada bangsa Arab. Tak lantik Nabi daripada bangsa Yahudi. Nak marah Tuhan. Itu hak Tuhan lah. Jangan main. Ada kalangannya, amalnya bukan main, ilmunya bukan main. Tetapi tak percaya ke Islam. Jawab dia neraka. Di sinilah kita kena jaga betul amalan kita. Hadis yang berikut. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi
wan naru mithlu dzalik. Rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga lebih hampir kepada seseorang kamu daripada tali kasut. Lebih hampir seorang kamu daripada tali kasut. Dan neraka begitu juga. Syurga dan neraka ni terlalu hampir dengan kita. Macam tali kasut. Beratek dengan kaki, dengan kulit kita. Dekat. Selang sikit je. Menunjukkan apa-apa yang kita amal mestilah dalam keadaan husnul khatimah. Penutup yang baik. Daripada awal sampai akhir, baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang berikut, an Abi Firas Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli as-suffah radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi faqala salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala aghayra dhalik qultu huwa dhaka qala fa'inni ala nafsika bikarrati sujud. Rawahu Muslim. Dari Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk di kalangan ahli suffah radhiyallahu anhu. Di mana Abi Firas ni, gelaran Abi Firas namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia ni ahli suffah. Ahli suffah ni ialah orang-orang yang miskin, yang dhaif, yang tumpang tidur di serambi masjid dekat rumah Nabi SAW. Di antaranya Abu Hurairah, di antaranya ialah Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dan dia salah seorang khadam kepada Nabi SAW. Khadam pada Nabi. Kata dia, di mana ahli suffah ni kadang-kadang makan minum dia berharap kepada orang beri hadiah ke Nabi. Orang beri hadiah ke Nabi, tumpang makan sekali. Mereka kalangan yang lemah, yang miskin. Kata aku bermalang bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu aku membawa air untuk wuduk dan untuk dia menunaikan hajat. Aku menyediakan air untuk wuduk dia dan untuk dia kecing dan berak. Aku akan bawa air dia. Lalu dia berkata kepadaku, minta kepadaku, salni, minta. Meminta lah, nak minta apa? Kata Nabi, kata ke dia, ni peluang, meminta. Doa Nabi ni makbul. Kalau Nabi doa jadi selalu, nak minta apa? Kerana doa seorang Rasul, apalagi Rasul akhir zaman sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berdoa jadi selalu, nak minta kaya ke, nak minta jadi orang besar ke, nak minta apa ke. Kalau Nabi doa, doa Nabi diperkenankan oleh Allah Taala. Lalu aku berkata, kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku nak bersama denganmu dalam syurga, wahai Rasulullah. Dia kata, minta. Minta, nak minta apa? Saya nak minta dengan Rasulullah dalam syurga. Teman Rasulullah dalam syurga. Kata dia. Lalu Nabi kata, Allah ghaira dhalik. Ada ke benda lain? Minta lah benda lain lagi. Minta benda lain. Lalu aku kata, huwa zaka. Itu saja. Saya tak mahu upah. Saya tak mahu harta. Saya tak mahu apa. Saya nak supaya saya bersama Rasulullah dalam syurga. Itu menunjukkan ikhlas dia kepada Allah dan Rasulnya. Apa Nabi kata? Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Nabi kata, tolong aku untuk dirimu sendiri dengan membanyakkan sujud. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberi pengajaran yang besar pada kita.
menunjukkan bahawa seseorang itu walaupun dekat dengan Nabi SAW, anak beranak Nabi, keluarga Nabi, ahli bait, sahabat Nabi termasuklah ahli suffah yang tukang bawa air, bekal Nabi untuk wuduk, pegang kasut Nabi. Tidak boleh dengan jasa itu sahaja. Nabi kata, mu kena tolong aku, dan tolong ni untuk dirimu sendiri. Untuk dirimu sendiri, banyakkan sujud. Banyakkan sembahyang sunat. Bukan sembahyang wajib saja, termasuk sembahyang sunat. Termasuk sembahyang sunat. Banyakkan sujud. Banyakkan dirikan sembahyang. Bukan saja sembahyang wajib, termasuk sembahyang sunat. Mu bolehlah bersama dengan aku dalam syurga. Itu maknanya. Di sini makna tolong aku, bila dia banyak sembahyang sunat, dia dapat pahala. Nabi pun dia beri martabat. Dengan sebab memberi pengajaran kepada orang lain. Dan untuk diri dia, memang Nabi itu dijamin oleh Allah syurga, martabat yang tinggi. Banyakkan sujud. Di sini terdapat kekhilafan di kalangan para ulama. Sembahyang sunat. Dalam hadis yang dulu, kita baca Nabi sembahyang panjang. Sampai surah Baqarah, surah An-Nisa. Kemudian sujud lama. Sujud macam satu surah Al-Baqarah. Surah Al-Ma'idah, surah An-Nisa. Sujud lama. Di sini pula banyak sujud. Mana lebih afdal di antara banyak sujud? Sembahyangnya pendek, tapi sujudnya banyak. Dengan sembahyang yang panjang dan sujud yang panjang. Di sini terdapat kekhilafan di kalangan para ulama. Ada ulama yang mengatakan sujud yang lama lebih afdal. Ada ulama mengatakan sujud yang banyak lebih afdal. Sujud banyak lebih afdal. Ada ulama mengatakan begitu. Ini khilaf. Dua-dua boleh berlaku. Boleh berlaku. Dan nak sembahyang panjang ni bukan mesti baca surah panjang. Termasuklah mengulangi ayat yang sama. Dibolehkan satu ayat je, ulang. Qul huwallah. Sampai 100 kali qul huwallah. Tak apa. Tak jadi salah. Bukan mesti nak sembahyang panjang ni kena hafal surah yang panjang. Bukan Sayyidina Umar, diriwayatkan Sayyidina Umar dia tak hafal Quran sepenuhnya. Dia tidak hafal macam ulama-ulama sahabat yang lain. Tapi dia bijak dalam bab lain. Dia sembahyang mengulangi satu ayat. Mengulangi satu ayat yang sama. Yang diulangi dengan sebanyak-banyaknya. Qul huwallah. Ayat-ayat yang ada dalamnya doa, yang ada dalam tasbih. Boleh diulangi dengan panjang. Dua-dua boleh diamalkan. Sama ada memanjangkan bacaan, memanjangkan sujud, ataupun membanyakkan sujud. Membanyakkan rakaat sembahyang. Dua-dua boleh berlaku. Hadis yang berikut. An Abi Abdullah Thawban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Alayka bikathrati as-sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa raf'aka Allah biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan. Rawahu Muslim. Dari Abi Abdullah Thawban, hamba yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Sabdanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, engkau hendaklah melazimi diri dengan membanyakkan sujud. Maka sesungguhnya engkau tidak akan sujud kerana Allah satu sujud. Malaikat Allah mengangkatkan dengan sebabnya satu darjat. Dan dihapuskan dengan sebabnya satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa di antara fadilat sujud itu satu sujud diangkat satu darjat. Satu pangkat. Diampunkan dosa dengan satu sujud. Itu kelebihan sujud. Macam juga kelebihan wudu, kelebihan rokok. Tiap-tiap satu itu ada kelebihan
belaka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah an Abi Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Dari Abi Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia ialah sesiapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan kata At-Tirmidzi hadis ini hadis hasan, hadis yang baik dari segi sandaran, dari segi yang meriwayatkannya. Hadis ini menunjukkan bahawa di antara kebaikan yang diberi oleh Allah kepada seseorang manusia itu ialah dipanjangkan umurnya. Umur dia panjang, bukan saja panjang umur, dia isi umur dia dengan amalan-amalan yang baik, menyebabkan amal dia banyak. Dia bawa amal yang saleh yang banyak pada hari kiamat kelak, kerana dia mengisi umur dengan amal yang saleh. Jangan umur panjang saja kosong, ataupun diisi dengan amal-amal yang jahat, tak ada guna, merosakkan orang, dosa diri dia sendiri dan dosa pula kepada orang lain. Tak ada guna umur panjang. Ada orang yang Tuhan beri umur panjang, peluang untuk dia bertaubat, untuk dia beristighfar. Degil juga tak jadi apa. Kau banyak kerosakan amal dia, tak ada guna. Di sini Nabi kata sebaik-baik orang ialah orang yang dipanjangkan umurnya dan amalnya baik dalam masa umur yang panjang itu. Di sini kita disuruh jangan minta doa panjang umur saja. Banyak orang tulis minta panjang umur, panjang umur. Siapa tulis benar? Tulis di spanduk minta panjang umur. Panjang umur saja, amal tak berdali, baik ke jahat. Sepatutnya kita minta panjang umur, dipanjangkan umur dengan amal yang saleh, dikurniakan takwa, dengan takwa, kesihatan diisi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. An Anas radhiyallahu anhu qala ghaba ammi Anas bin Nadr radhiyallahu anhu an qital Badr faqala ya Rasulullah غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس فوجدنا به 89 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الأحزاب إلى آخرها متفق عليه. Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu, katanya
bapa saudara aku Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu tidak ada di dalam peperangan Badar. Lalu dia berkata, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya tidak ada ketika peperangan yang pertama engkau memerangi orang-orang musyrikin. Jika sekiranya Allah dapat menyaksikan saya peperangan lagi dengan orang-orang musyrikin, nescaya Allah akan melihat apa yang saya buat. Maka tatkala berlakunya peristiwa Uhud, tentera Islam telah menghadapi ketewasan. Lalu dia berkata, Anas bin An-Nadhr berkata, ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon ampun kepadamu di atas apa yang telah dilakukan oleh mereka, yakni sahabat-sahabatnya yang tidak mengikut arahan Nabi SAW. Dan aku berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh mereka, yakni orang-orang musyrikin, musuh. Kemudian dia mara ke hadapan. Lalu dia menemui Sa'ad bin Mu'az. Lalu dia berkata, wahai Sa'ad, syurga demi Allah, demi Tuhan Kaabah, aku dapati bahawa syurga berada di belakang bukit Uhud. Lalu Sa'ad berkata, saya tidak mampu melakukan apa yang dibuat oleh Rasulullah. Kata Anas, kami dapati dia mengalami lebih daripada 80 tetakan dengan pedang, ataupun tikaman dengan tombak, ataupun tikaman panah. Kami dapati dia dibunuh syahid dan telah dicincang oleh orang-orang musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya, malaikat saudara perempuannya melalui jarinya. Kata Anas, kami berpendapat ataupun kami yakin Allah menurunkan ayat ini berkenaan dengannya dan orang-orang yang sepertinya, iaitulah firman Allah Ta'ala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di kalangan orang-orang yang beriman itu ada beberapa lelaki yang benarlah janji mereka kepada Allah, hingga akhir ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan kesungguhan berjihad para sahabat radhiyallahu anhum kerana keyakinan mereka bukan saja kepada Islam. Islam ini betul, Islam ini benar. Yang lawan Islam itu salah. Mereka juga percaya kepada janji pahala dan syurga kepada orang-orang yang beriman yang menegakkan Islam, dan percaya kepada kelebihan yang diberi kepada orang-orang yang mati syahid di dalam peperangan menegakkan Islam. Anas menceritakan berkenaan yang pak saudara dia sendiri, Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu, di mana Anas bin An-Nadhr ini tidak ada di dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ialah peperangan yang pertama, yang besar, yang berlaku di antara tentera Islam dengan tentera musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat kelebihan mereka yang hadir dalam perang Badar, dan hadis-hadis yang Nabi bersabda menerima kelebihan yang diberitahu oleh Allah kepadanya. Di antaranya Allah Ta'ala menyebut, ya ahla badrin i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buatlah apa yang nak buat, aku ampun semua dosa kamu. Itu kelebihan ahli Badar. Di mana mereka yang hadir dalam perang Badar adalah semulia-mulia sahabat, semulia-mulia malaikat. Malaikat yang hadir di situ, malaikat yang paling besar. Sahabat-sahabat yang ada dalam perang Badar adalah sahabat yang paling besar,
dan mulia di sisi Allah. Sehingga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an memberi imbuhan ataupun gaji yang lebih kepada ahli-ahli Badar yang memegang jawatan dan membayar atak sekarang ini pension kepada ahli-ahli Badar lebih daripada mereka yang tidak ahli Badar. Ini kerana kelebihan mereka. Sayyidina Umar menentukan skim gaji dan menentukan bayaran yang lebih kepada mereka yang terlibat di dalam peperangan Badar. Ini kelebihan ahli Badar. Kelebihan di dunia dan kelebihan di hari akhirat. Sa'abi an-Nadar, dia tidak ada dalam perang Badar. Lalu dia berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, duka cita saya tak ada dalam perang yang pertama itu. Kalau Allah mengizinkan saya menghadiri peperangan, saya akan tunjuk, saya akan buktikan kepada Allah apa yang saya nak buat. Apa yang saya nak buat. Tiba-tiba selepas itu berlaku perang Uhud. Perang Uhud adalah perang yang diatur oleh orang-orang musyrikin untuk membalas dendam kerana kematian ramai pemimpin-pemimpin mereka di dalam peperangan Badar. Mereka menyediakan bala tentera yang besar jumlahnya. Dianggarkan 3,000. 3,000 masa itu besar jumlahnya. Orang Islam tak mampu nak mengumpulkan tentera sebanyak 3,000. Sekadar 1,000 saja. Lalu Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabat dia. Orang nak serang, macam mana nak buat? Ada dua pandangan. Satu pandangan kata, kita lawan di Madinah. Kita lawan di Madinah. Satu pandangan kata, kita lawan di luar Madinah. Pergi ke Uhud. Berperang di luar Madinah. Hujah mereka yang mencadangkan supaya lawan di Madinah. Kita lawan di lorong-lorong. Dan boleh menentang musuh melalui jendela-jendela rumah. Pintu rumah. Rumah jadi benteng pertahanan. Boleh melibatkan semua, termasuklah kaum muslimat. Boleh terlibat dalam perang ini. Pandangan ini disokong oleh Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik. Dia setuju. Sebab mudah nak lari. Mudah nak duduk di rumah dia. Ini dia sokong. Dan Nabi cenderung kepada pandangan ini. Pandangan yang kedua, khususnya di kalangan mereka yang tidak sempat dalam perang Badar, mengatakan adalah lebih baik kita lawan di luar Madinah. Kita tunggu musuh di luar, jangan di dalam. Kalau kita lawan di dalam ni, kalau kita menang tak apa. Kalau kita tewas, menyebabkan Madinah ditawan oleh musuh. Kalau lawan di luar, kalau kita menang, alhamdulillah. Kalau kita tewas, kita boleh undur, atur lagi lawan balik. Boleh lawan berikutnya, atur lagi lawan balik. Akhirnya Nabi bersetuju supaya dilawan di luar Madinah di Uhud. Dan suruh sahabat-sahabat dia bersedia untuk keluar. Maka bersedialah para sahabat untuk keluar ke Uhud bagi berperang. Di masa itu Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik ini, meniupkan fitnah, meniupkan cakap-cakap supaya jangan keluar, duduk di Madinah saja. Ini khianat untuk menimbulkan perpecahan di dalam saf pada tentera Islam. Sehingga kalangan para sahabat yang mencadangkan supaya keluar di luar Madinah itu bertemu dengan Rasulullah nak tarik balik cadangan dia supaya kita lawan, tunggu di Madinah. Masa itu Rasulullah SAW sudah memakai baju perang, baju rantai. Nabi dia pakai baju rantai. Baju rantai ini adalah baju kebal. Dibuat daripada besi, rantai yang dijalin. Ratanya kata orang sipak, macam buka sipak tu. Sifatnya orang luar tak tahu.
Yang lubang dia kecil. Panuh tak masuk, pedang pun tak masuk. Nabi dia pakai baju rantai. Baju rantai dan pakai kepiah besi. Penutup besi, benteng. Bukan mandi minyak. Ada orang tu mandi minyak. Nabi pun walaupun dia seorang Rasul, menyediakan persediaan dia untuk berperang. Dia juga luka, dia juga mati. Ni. Lalu Nabi, kalau Tuhan nak beri kelebihan lain itu masalah lain. Tapi mesti bersedia. Masa tu Nabi sudah pakai baju rantai. Lalu Nabi kata seseorang Rasul bila dia sudah memakai baju perang, dia tidak akan berganjak dengan keputusan dia. Lalu mereka pun keluar. Keluar ke Uhud. Abdullah bin Ubay yang munafik tadi telah berjaya menarik beberapa kalangan orang munafik dan orang-orang yang lemah iman. Orang yang lemah iman ikut Abdullah bin Ubay, tak pergi. Menyebabkan hak 1000 jadi kurang. Jadi kurang daripada 1000. Lebih pada 100. Mengundurkan diri. Bila sampai di Uhud, di mana Uhud ni, kalau mereka yang pergi ke Madinah akan melihat bagaimana kedudukan Uhud, iaitulah bukit dia yang tinggi. Bukit dia yang tinggi, belakang bukit tu terlalu tinggi, nak naik pun tak boleh menyakota. Di depan dia boleh naik ke belah depan. Ini adalah benteng semula jadi yang Tuhan jadikan. Kemudian ada padang, ada teluk dan ada padang. Di sebelahnya ada bukit kecil. Bukit kecil, di mana Nabi telah mengambil langkah meletakkan markas tentera. Ada markas pusat. Markas tentera diceluh di antara bukit Uhud dengan bukit yang kecil. Nabi ini seorang yang handal dalam menentukan strategi peperangan. Walaupun dia seorang Rasul, bukan boleh jadi imam semayang saja, mengatur strategi peperangan. Iaitulah meletakkan markah besar di antara bukit yang tinggi, bukit Uhud, dan bukit yang kecil. Dan Nabi mengarahkan satu pasukan tentera pemanah, jumlahnya 100 orang, duduk di bukit yang kecil ini menjadi pengawal. Pengawal supaya tentera musuh tidak boleh menyerang daripada belakang. Daripada belakang. Markas tentera dan berdepan dengan musuh yang ada di hadapan. Nabi berpesan kepada mereka yang ada di bukit pemanah itu, jangan tinggal bukit ini. Sama ada musuh mara, musuh berundur, musuh apapun, bukit ini tak boleh tinggal. Nabi pesan, jangan tinggal bukit ini. Lalu berlakulah peperangan. Dalam peperangan ini Anas bin Nadhr ni mengatakan kepada Rasulullah, saya akan buktikan kepada Allah apa yang saya kata ni, saya nak buat sungguh. Maka berlakulah peperangan di mana tentera Islam tidak banyak kuda. Tentera musyrikin kuda dia banyak. Kuda dia banyak. Di mana hari ini dalam susunan tentera pada hari ini ada tentera jalan kaki, ada tentera Maryam, ada tentera laut, ada tentera udara. Ini ada peranan dia masing-masing. Zaman dulu ada tentera pemanah, tentera pedang, tentera tombak dan tentera berkuda. Tentera berkuda ni ialah tentera yang boleh bergerak cepat untuk memintah musuh. Ini tentera berkuda. Hari ini tentera udara, kapal terbang. Zaman dulu kuda. Kedudukan kuda ni macam tentera udara pada hari ini. Orang Melayu dia pakai gomor lagi gitu je, pakai kaki ayam, tak erti. Orang kita ni tak ada ilmu peperangan. Orang kita ni pada gayung puduk je. Ini strategi. Nabi adalah seorang yang tokoh, di mana apa yang Nabi buat ni dikaji dalam maktab tentera. Kita orang Islam tak mengaji. Yang disebut dalam Quran, disebut dalam hadis Nabi, dikaji oleh maktab tentera, akademi tentera di barat buat kajian. Ini kita kena sedar ni, ilmu Islam ni ilmu yang hebat, termasuk daripada Nabi SAW. Di mana pakar-pakar tentera yang hebat mengambil kajian daripada apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Kita orang Islam kena tahu. Termasuklah orang yang mengaji dalam bab ketenteraan. Nabi pesan jangan undur mereka yang ada di atas bukit ini.
Bila perang yang pertama, pusingan yang pertama, tentera musuh berundur. Menjadi adab orang-orang jahiliah ni, bila berperang dia bawa bini dia, bawa anak dia, nak suruh naik semangat. Bawa segala harta benda dia, binatang ternakan dia, nak suruh naik semangat. Mempertahankan keluarga, mempertahankan harta benda, nak suruh naik semangat. Jadi bila pusingan yang pertama, tentera musuh berundur. Tentera Islam mengejar, kejar. Yang tunggu markas, Nabi duduk di markas. Nabi dan sahabat duduk di markas. Kejar, sebahagian besarnya kejar musuh. Menyebabkan musuh banyak tinggal barang. Tinggal unta, tinggal kambing, tinggal biri. Biri itu kibah lah. Orang Arab kata kibah, orang Melayu kata biri. Boleh balik Mekah, kibah lain, biri lain. Hak tula lah. Macam buah kemang, buah tamang. Itulah. Itu dia. Duduk balah pasal biri dengan kibah. Dok biri lain, kibah lain. Hak tula lah tu. Macam buah tamang, buah kemang. Jadi, akhirnya, sebahagiannya kejar, sebahagian mengumpulkan barang yang ditinggalkan oleh orang musyrikin. Lalu mereka yang duduk di atas bukit tadi, Nabi pesan jangan tinggal bukit ni. Bukit ni jangan tinggal. Tak boleh tinggal bukit ni. Pemanah duduk atas bukit. Ini penting. Sama ada kita menang, kita kalah, jangan tinggal bukit ni. Dia kerana musuh dah lari. Dah atas bukit kata musuh dah lari dah. Orang bawah duduk pakai igak kambing, igak biri. Tak ada kena kita duduk atas ni. Turun. Ketua dia kata jangan. Jangan, Rasulullah pesan jangan tinggal. Tak apa, bimbang. Duduk terekam ke kambing. Hari ni terekam ke 50 riyal. Serupalah juga tu. Terekam. Terekam ke ke biri, ke kambing, ke barang yang ditinggal tu. Lalu pasukan berkuda musuh yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid masa tu dia kafir lagi. Khalid Walid ni dia kafir, dia tak Islam lagi. Masa perang Uhud dia masih kafir. Dan dia seorang pemimpin tentera yang handal, Khalid Walid ni. Lalu Khalid Walid tengok hak duduk atas bukit tu dah tinggal. Lalu Khalid menggerakkan tentera berkuda. Kuda laju datang kejar. Khalid menggerakkan tentera berkuda terus menawan bukit. Yang Nabi pesan jangan tinggal tadi. Bila dia tawan bukit, menyebabkan markah tentera Islam yang Nabi ada di situ terdedah kepada serangan musuh. Lalu tentera Khalid menyerang dengan pasukan berkuda dia, melawan bukit dan menyebabkan tentera Islam jadi kelang kabut, jadi huru-hara. Jadi huru-hara, undur balik semula kerana markah besar sudah diserang. Masa inilah sahabat-sahabat ni menunjukkan kehebatan mereka. Masa Nabi dikepung, sahabat-sahabat mengelilingi Nabi. Mengelilingi Nabi menjadikan benteng manusia. Menadah tubuh mereka kepada panah. Ada yang musuh lancar panah. Kerana nak sangga Nabi tak ada, tahan belakang. Tahan tubuh supaya Nabi tak kena panah. Melindungi. Dan masa tu Nabi terkena sehingga luka berdarah pipi dia dan patah gigi dan mengalir darah dia. Lalu mari seorang sahabat nama dia saya ingat dalam kitab sirah adalah Nabi ingat kena sapu darah. Dia jilak darah Nabi, nyetelan. Dia telan darah Nabi. Nabi kata orang yang darah aku bercampur dengan darah dia tak masuk neraka. Dan di sana melibatkan muslimat, orang perempuan yang ada di situ yang biasanya untuk berbekalan, melibatkan sama dalam peperangan.
muslimat berperang. Kemudian disebarkan berita Nabi sudah mati. Nabi dah mati. Orang kata Nabi dah mati. Padahal Nabi telah mengatur satu strategi yang lain. Sayyidina Hamzah mati, dibunuh dalam perang ni, syahid. Pak dari Nabi syahid. Hamzah lah penglima utama dalam perang ni, syahid. Dan Nabi dan penglima-penglima tentera Islam mengarahkan supaya Mekah dia alih. Dia alih daripada celah bukit ini kepada bukit Uhud. Lalu mereka naik atas bukit Uhud. Bila naik atas bukit Uhud, menyebabkan musuh tak boleh nak rapat. Mereka yang di bawah ni berperang. Sebahagian mereka bila dengar Nabi dah mati, jadi lembek. Ada yang balik ke Madinah. Satu pasukan balik ke Madinah. Lalu puak-puak muslimat yang ramai di Madinah tanya bagaimana. Kata mereka Nabi dah mati. Lalu kalangan sahabiat muslimat ni ambil batu, mengejam puak-puak yang balik ni, suruh pergi semula, mati dengan Nabi. Dan ada kalangan mereka yang mengatakan, kalau Rasulullah mati, kita mati dengan Rasulullah. Mati dengan Rasulullah. Dia tanya Anas bin An-Nadar yang disebut di dalam hadis ni. Kalau Rasulullah mati, kita matilah. Lalu dia merempuh masuk dalam musuh dan berperang habis-habisan, menyebabkan tentera musyrikin berundur. Dia nak kejar Nabi tak boleh kerana Nabi telah mengalih langkah duduk di atas bukit. Zaman dulu bila duduk atas bukit, orang duduk bawah tak boleh nak turun. Orang duduk atas bukit sedap lah. Atas bukit dengan batu pun boleh, dengan panah pun boleh, menyebabkan musuh tak boleh nak serang lagi. Dan Nabi terselamat. Kemudian mereka, Abu Sufyan tanya, adakah Muhammad masih ada? Nabi kata diam. Adakah Abu Bakar masih ada? Diam. Adakah Umar masih ada? Sayyidina Umar kata ada. Sayyidina Umar kata aku ada lagi. Sayyidina Umar jawab, memang dia garang pada orang lain, garang. Kata Abu Sufyan, al-harbu sijal, yaumun lana wa yaumun alaina. Peperangan berulang, ada hari kami menang, ada hari kami kalah. Sayyidina Umar kata, qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Orang-orang kami yang mati dalam syurga, orang-orang kamu yang mati dalam neraka, kata Sayyidina Umar. Berlawan badi kata mengatalah, dan tentera musyrikin berundur. Setelah mereka berundur, Nabi pun turun dan menyaksikan mayat-mayat yang syahid di dalam peperangan ini. Di antara ialah mayat Sayyidina Hamzah. Memang dicincang. Antara mayat Anas bin An-Nadar yang kita baca dalam hadis ini, Anas bin An-Nadar bukan saja dicincang, tak ada rupa. Tak ada siapa dia kenal mayat dia ni, tak kenal. Yang kenal dia ialah adik perempuan dia, kenal melalui jari. Dia kenal jari. Memang kita kenal jari adik-beradik kita bila tengok jari dia. Tengok jari dia kenal ini adik-beradik dia. Anas bin Nadar. Jadi macam-macam jenis lah yang mati dalam perang Uhud ini. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat yang kita baca, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di kalangan orang-orang yang beriman itu ada beberapa lelaki yang berjanji, yang dia berjanji untuk menegakkan Islam, berjanji sungguh, bukan janji bohong. Ada kalangan mereka yang mati sanggup dibunuh kerana mempertahankan Islam, dan ada kalangan mereka yang menunggu giliran, bersedia untuk mati bagi mempertahankan Islam. Ini Tuhan sebut dalam Quran. Di kalangan orang Islam ni ada manusia yang macam ni. Bukan saja zaman Nabi, termasuklah sehingga hari ini pun ada orang yang macam ni. Oleh kerana itulah agama Islam tidak boleh dimatikan oleh musuh sekali-kali. Allah Ta'ala akan selamatkan Islam kerana adanya orang-orang yang benar, yang bersungguh.
Itu dari segi peperangan. Ini disebut pula dari segi derma. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamidu ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in kathir faqalu mura'in waja'a rajulun akhar fatasaddaqa bi sa' faqalu inna allaha laghaniyyun an sa' hadha fanazalat الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية سورة التوبة 79 متفق عليه رواية بخاري dan Muslim. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, dia ni ahli Badar. Bila ada al-Badri menandakan sahabat ni hadir dalam perang Badar radhiyallahu anhu. Katanya tatkala turunnya ayat yang berkait dengan kelebihan sedekah, kelebihan menyumbang, terutama menyumbang untuk perjuangan, lalu kami memikul dan meletakkan barang di atas belakang-belakang kami, maka ada orang yang datang membawa sedekah dengan sumbangan yang banyak, yang sebanyak-banyak. Lalu mereka, yakni puak-puak munafik berkata mura'in, ini orang menunjuk, dia kata, orang munafik menunjuk-nunjuk kononnya dia banyak, dia kata menunjuk mura'in. Dan datang pula orang yang bersedekah dengan sekadar segantang saja, dalam setengah guning ataupun suku guning dia bawa buah kema ataupun gandum. Lalu mereka, puak-puak munafik berkata, Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada segantang ini. Jadi apa segantang sikit je. Ini kerja orang munafik yang dia sendiri tak menyumbang. Dia tengok orang berderma banyak, dia kata menunjuk-nunjuk kerana dia harta banyak. Dia tukar cakap aja. Ini tukar cakap. Dia tengok orang derma sikit, sikit jadi apa dia kata. Dia buat main. Dia tengok orang beri 100,000, menunjuk dia harta dia banyak. Tengok orang miskin, derma RM1, jadi apa RM1? Sikit dah lalu dia kata. Ini hak tukang cakap. Tukang cakap ni ada zaman Nabi. Mereka adalah orang-orang munafik. Kalau zaman Nabi ada, zaman kita kau ada lagi. Zaman kita ada juga macam ni. Kerja dia merepek, bercakap. Kalau orang derma banyak, dia kata menunjuk-nunjuk. Orang derma sikit, dia kata jadi apa sikit. Dia sendiri tak ada sumbangan. Kerja dia tengok orang. Bila Islam menang, dia kata dia Islam juga. Islam kalah, dia kata aku tak ada kena-mengena. Ini kerja dia. Allah Ta'ala menurunkan ayat, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang-orang yang mencela orang-orang yang menyumbang di kalangan orang-orang yang beriman dalam memberi sedekah, dan orang-orang yang tidak ada pada mereka melainkan kemampuan mereka. Kemampuan dia banyak tu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumlatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, laksana orang yang menanam satu biji benih, tumbuh daripadanya tujuh tangkai yang bercabang, tujuh cabang, tiap-tiap satu cabang ada 100, digandakan dengan 700 kali ganda, dan Allah Ta'ala menggandakan lebih banyak daripada itu lagi. Ini Tuhan janji dalam Quran. Bila turunnya ayat ni, maka sahabat-sahabat Nabi menyumbang kepada Nabi SAW. Orang kaya menyumbang banyak. Sayyidina Osman menyumbang beratus-ratus ribu dinar. Kalau hari ni berjuta-juta.
berjuta-juta. Ada sahabat yang menyumbang seraut tangan buah kurma saja. Nabi sebut buatlah kebajikan walaupun sebelah buah kurma. Nabi kata buat kebajikan walau bisyiqqi tamrah, walau dengan serpihan buah kurma, buat kebajikan. Jangan bakhil buat kebajikan. Kalau kita susah, ada susah. Kerana sumbangan yang sedikit diberi pahala yang besar. Allah Ta'ala beri pahala mengikut qada keikhlasan seseorang dan qada kesulitan seseorang. Orang yang sumbangan dia sedikit, harta dia sedikit, dan dia menanggung dengan perasaan yang susah kerana sumbangan yang sedikit, pahalanya sangat besar. Begitulah orang yang menyumbang yang besar, pahalanya besar juga. Semuanya diberi pahala yang besar. Dan tidak dinafikan orang yang bersyukur lebih besar pahala daripada orang yang bersabar. Di mana orang kaya yang bersyukur lebih afdal daripada orang miskin yang bersabar. Di sini kelebihan mereka yang menyumbang banyak daripada mereka yang menyumbang sedikit. Yang menyumbang sedikit dapat pahala besar juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama ada banyak ke sikit ke, kita tetap menyumbang kerana percaya kepada kelebihan yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang menyumbang, sama ada menyumbang fi sabilillah kerana menegakkan agama ataupun menyumbang kerana menolong saudara-saudara kita yang susah, mengalami kesusahan dalam kehidupan dia. Wallahu a'lam.